dengan kupar bertajuk Alkitab dan Tuhan Ibu. Mari kita ambil masa untuk mempelajari firman Tuhan. Kini, ada banyak gereja di dunia. Namun, mengapakah mereka tidak mempercayai Tuhan Ibu? Walaupun dalam Alkitab memang ada Tuhan Ibu, mereka tidak mengetahui atau memahaminya. Hari ini, gereja-gereja di dunia ini tidak memahami sebetulnya mengapa Kristus Sang Hong ialah Yesus yang datang kali kedua yang datang ke bumi ini dengan nama baru dan tidak berpengetahuan tentang Tuhan Ibu. Walaupun Tuhan telah membuktikan kewujudan Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu sebelum Adam dibentuk dari debu tanah dalam buku Kejadian, dunia hari ini tidak berminat dalam hal ini. Mereka tidak berminat dalam Tuhan, bermaksud bahawa mereka tidak berminat dalam keselamatan atau syurga. Bukan? Sebab itulah Alkitab berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Ini kerana roh mereka pasti akan binasa disebabkan nabi-nabi palsu itu. Jadi, apakah yang Tuhan suruh kita lakukan dengan firman Tuhan untuk mencapai keselamatan yang lengkap? Anak-anak syurgawi harus mengikut ajaran firman Tuhan sebagaimana adanya. Jangan tambah atau kurangkannya. Apabila kita melihat sekeliling, banyak gereja memanggil Tuhan Bapa. Mereka selalu berdoa kepada Tuhan, berkata, Bapa berkatilah kami, atau Bapa ampunilah dosa kami. Gelaran Bapa sudah pasti menunjukkan hubungan darah. Meskipun begitu, gereja-gereja kini tidak menyambut pasca kebenaran kehidupan, yang melaluinya Tuhan membina hubungan dengan manusia melalui darah. Mengenai hubungan darah kita dengan Tuhan, apakah maksud tidak menyambut pasca? Maksudnya hubungan itu terputus. Dalam buku Bilangan 49, Tuhan berfirman, orang yang tidak menyambut pasca pada waktu yang ditetapkan, apa akan berlaku? Dia harus dilenyapkan daripada umat Tuhan. Maksudnya, mereka sama sekali tidak berkaitan dengan Tuhan. Lagipun, jika mereka tidak berkaitan dengan Tuhan Ibu, walaupun Dia wujud, apakah mereka betul-betul diberikan keselamatan? Sudah tentu, mereka hanya akan dibinasakan, menerima hukuman dan sesaan kekal di neraka, bukan? Jadi, kita harus beriman lengkap untuk membuktikan Ibu Syurgawi yang tertulis dalam Alkitab dengan bangga kepada semua orang di seluruh dunia. Kalian, sekarang kita memanggil satu sama lain siapa? Apabila kita datang ke gereja pada hari Sabat, kita memanggil satu sama lain saudara-saudari, bukan? Betul, kita ialah saudara dan saudari. Kita bukan hanya menghormati Tuhan Bapa, tetapi siapa lagi? Kita juga menghormati Tuhan Ibu. Bukankah ini sebabnya kita ialah keluarga syurgawi yang kekal? Hari ini, mari kita pastikan kebenaran yang dinyatakan oleh Tuhan ini melalui Alkitab. Mari kita pergi ke buku Matius bab 13. Buku Matius bab 13 ayat 10. Murid-muridnya bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahsia kerajaan syurga, tetapi kepada mereka tidak. Bukankah itu bermaksud ada orang yang dibenarkan untuk mengetahui rahsia kerajaan Tuhan dan ada orang yang tidak? Teruskan dengan ayat 12. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan, sekalipun melihat bagaimana Alkitab yang sama, perkataan yang sama, dan ayat yang sama dicetak di tempat yang sama. Sekalipun melihat, mereka tidak melihat.
Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Betul-betul menakjubkan. Alkitab yang kita baca ialah Alkitab yang sama, yang dibaca di seluruh dunia. Namun, mereka tidak dapat melihat hal-hal seperti itu dengan mata mereka. Itu betul-betul pelik. Ayat 14. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya. Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekap tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi bagaimana? Berbahagialah matamu kerana melihat dan telingamu kerana mendengar. Ayat 17. Sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Salah satu kebenaran ini adalah tentang Tuhan Ibu. Dalam buku Roma bab 5, tertulis bahawa dalam proses penciptaan, Adam melambangkan Yesus. Jika begitu, bagaimana pula Hawa rohani? Hawa, iaitu isteri Adam, muncul pada hujung penciptaan 6 hari. Maksudnya, ia mengandungi makna bahawa kewujudan ibu semua yang hidup harus diketahui kepada semua manusia pada hujung kerja penebusan 6,000 tahun. Jika kita gagal memahami dan menyedari kewujudan ibu, iman dan usaha kita akan menjadi sia-sia. Memandangkan kita sekarang hidup pada zaman Roh Kudus, kita harus mengenali Tuhan Ibu. Kita bukan memanggil Tuhan Bapa tanpa sebarang sebab. Sudah pasti, Tuhan dengan kita ada hubungan bapa rohani dengan anak-anak. 2000 tahun dahulu, Yesus Kristus yang datang dalam badan menyatakan kebenaran ini kepada kita. Mari kita pergi ke buku Matius bab 6. Mari kita lihat ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, kerana Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Tuhan ialah siapa? Yesus ajar bahawa Tuhan ialah Bapa kita. Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Kerana itu, berdoalah demikian. Siapa? Bapa kami yang di syurga. Mengenakan selumpun dosa dan hidup di bumi ini dalam badan, kita sekarang hidup dengan hilang semua ingatan rohani. Manusia hidup tanpa mengetahui bahawa Tuhan ialah Bapa mereka. Dalam keadaan itu, Yesus datang pada 2000 tahun dahulu dan mengajar, Tuhan ialah Bapa anda. Dan kita harus memanggil siapa yang di syurga apabila kita berdoa, dia berulang kali menyatakan Bapa kepada kita. Mari kita lihat buku Ibrani bab 12 ayat 9. Buku Ibrani bab 12 ayat 9. Dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa jenis apa? Bapa sekara roh, supaya kita boleh hidup. Bapa sekara roh bermaksud Tuhan. Ini menjadi pengajaran agar kita hidup dengan betul menurut ajaran Tuhan dengan hati yang lebih taat kepadanya. Sama seperti ada bapa fisikal, siapa juga ada secara rohani. Alkitab memberitahu kita bahawa ada bapa sekara roh. Istilah bapa pastilah panggilan bagi siapa? Gelaran bapa ialah istilah yang hanya boleh digunakan oleh anak-anak. Mari kita pergi ke buku 2 Korintus bab 6. Buku 2 Korintus bab 6 ayat 17. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi
Siapa? Bapakmu. Dan kamu akan menjadi siapa? Anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah ajaran siapa? Firman Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan jelas menggunakan gelarang kekeluargaan seperti ini. Aku akan menjadi bapakmu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Jika begitu, siapakah yang hilang di sini antara ahli keluarga? Sini tidak menyebut ibu, tidak bermaksud bahawa ibu tidak wujud. Sebaliknya, Tuhan telah memberikan ajaran tentang ibu di tempat lain dengan baik. Buku Galatia 4. Mari kita lihat buku Galatia 4 ayat 26. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka. Dan ialah siapa? Ibu kita. Tuhan memberitahu kita fakta sejelasnya melalui Alkitab bahawa kita bukan hanya ada bapa, tetapi juga ada ibu. Ayat 27. Kerana ada tertulis, bergembira dan bersorak-sorailah, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu, saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak jenis apa? Kita ialah anak-anak janji. Mari kita terus melihat ayat 29, siapa dapat menjadi anak-anak janji. Dahulu, dia yang diperanakkan menurut daging, menganiaya yang diperanakkan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Kerana itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak siapa? Anak-anak perempuan merdeka. Siapakah perempuan merdeka ini? Ini berkaitan dengan ayat 26. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Jadi, kita ialah anak-anak perempuan yang merdeka, iaitu anak-anak ibu. Anak harus memanggil perempuan yang melahirkan mereka sebagai siapa? Ibu. Sebab itulah Tuhan mengurniakan gelaran anak-anak lelaki dan perempuan yang berharga kepada kita. Alkitab membuktikan bahawa daging dan darah Tuhan wujud sepenuhnya di dalam kita apabila kita dibaptis dan dilahirkan semula secara rohani dalam Tuhan. Ini ditulis bukan hanya dalam Alkitab bahasa Korea, tetapi juga dalam semua Alkitab. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Kerana itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Sekarang, Alkitab bukan mengatakan ibu fizikal kita. Ia sedang menjelaskan ibu rohani kita, iaitu ibu syurgawi, bukan? Bukan hanya di sini, tetapi di seluruh Alkitab juga, kewujudan Tuhan Ibu direkodkan secara konsisten. Mari kita buka buku Kejadian bab 1. Marilah lihat Kejadian bab 1 ayat 26. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Walaupun orang selalu melihat ayat ini, mereka tidak memberikan perhatian. Namun, ayat ini mengandungi sesuatu yang sangat penting. Sesetengah orang menegaskan, Tuhan Bapa sajalah yang menciptakan manusia. Namun, mari kita lihat ayat 26 sekali lagi. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan dinyatakan sebagai kita. Alkitab bahasa Inggeris juga mengatakannya dalam bentuk jamak, our. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan yang menciptakan manusia menggunakan perkataan bentuk jamak. Dalam teks asal Alkitab berkata, baiklah kita menjadikan manusia. Maksudnya, bukan Tuhan Bapa saja yang menciptakan manusia. Beginilah yang direkodkan dalam Alkitab, yang diterjemahkan dalam semua bahasa di seluruh dunia. Tiada Alkitab yang tertulis, hanya satu Tuhan yang menciptakan manusia. Mari lihat ayat 26 sekali lagi. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita.
supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di utara dan atas ternak. Maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Tuhan diciptakannya dia, siapa diciptakan? Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Manusia diciptakan menurut imej Tuhan. Satu menurut imej lelaki dan satu lagi menurut imej perempuan. Jika begitu, Tuhan sepatutnya ialah siapa? Tuhan harus wujud dalam imej apa? Sepatutnya Tuhan wujud dalam imej lelaki dan dalam imej perempuan. Bukan? Secara ringkas, apabila Tuhan berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar kita, maksudnya Tuhan ingin menyalin imej mereka. Untuk masa yang lama, manusia memanggil Tuhan dengan sifat kelakian sebagai Tuhan Bapa. Jika begitu, Tuhan yang bersifat kewanitaan memang dirujuk sebagai Tuhan Ibu. Sebab itulah, dalam buku Galatia 4 ayat 26 tertulis, tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah siapa? Ibu kita. Amin. Apabila orang yang tidak memahami bahawa firman Tuhan ada ayat-ayat pasangan melihat ayat ini, Tuhan berkata, sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Bukankah wajar bahawa Tuhan Ibu juga wujud jika Tuhan Bapa wujud? Tanpa Bapa dan Ibu, bagaimanakah ada anak lelaki dan anak perempuan? Prinsip bumi ini ialah salinan prinsip syurga. Itulah gambaran dan bayangan perkara syurgawi. Jadi, sistem keluarga bumi dibuat sebagai gambaran dan bayangan sistem keluarga syurgawi. Sama seperti ada bapa di bumi, ada bapa rohani, ada anak lelaki dan anak perempuan secara rohani dan fizikal. Sama seperti ada ibu yang memberikan kehidupan dan melahirkan anak di bumi ini, pasti juga ada ibu syurgawi yang memberikan kehidupan kekal di syurga. Inilah ajaran Tuhan yang Dia tetapkan sejak penciptaan dunia. Gereja Tuhan menyampaikan ajaran ini kerana inilah apa yang diterima daripada Tuhan. Jadi, adakah salah untuk menyampaikan apa yang dalam Alkitab? Sebaliknya, jika seseorang menghalang kita memberitakan apa yang dalam Alkitab, apakah yang akan terjadi pada dia? Buku Wahyu 42 ayat 18 berkata bahawa Tuhan akan menampakkannya malapetaka yang tertulis dalam Alkitab. Alkitab mengajar bahawa jika orang memberi kesaksian palsu bahawa sesuatu yang ada dalam Alkitab tidak wujud atau sesuatu yang tidak ada dalam Alkitab wujud, itulah perbuatan yang tidak boleh pergi ke syurga. Jadi, bolehkah kita menafikan ajaran Tuhan tidak kira betapa sukarnya kita? Seperti ini, dalam Alkitab bukan hanya ada Tuhan Bapa tetapi juga ada Tuhan Ibu. Dalam perjanjian lama saja, dalam bahasa asal Ibrani, perkataan Elohim digunakan lebih daripada 2,500 kali untuk menyatakan Tuhan dalam bentuk jamak. Sudah tentu, ada kalanya Tuhan dinyatakan dalam bentuk tunggal. Apabila Tuhan dinyatakan dalam bentuk tunggal, ia ditulis sebagai El atau Eloah. Dalam buku Kejadian bab 1 ayat 1 tertulis, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dalam ayat ini, perkataan Tuhan direkodkan sebagai Elohim, iaitu dalam bentuk jamak. Pada mulanya, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Apabila Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu menciptakan manusia, mereka berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lalu mereka menciptakan lelaki dan perempuan. Kalian, jika anda menyalin gambar lelaki dan perempuan dari gambar asal, bukankah gambar lelaki dan perempuan akan muncul di atas kertas yang dicetak? Adakah salinan akan berbeza daripada yang asal? Kita manusia boleh dianggap sebagai salinan Tuhan. Secara rohani, ada Tuhan yang berimej lelaki dan Tuhan yang berimej perempuan. Mereka memanggil Tuhan yang berimej lelaki Tuhan Bapa. Jika begitu, mengapakah mereka mengabaikan kewujudan Tuhan Ibu yang berimej perempuan dengan berkata, Dia tidak wujud?
itu adalah salah. Jadi, apabila kita menakuti Tuhan, kita harus menghormati Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, agar kita dapat menjadi orang yang dipimpin serta diajar oleh Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu untuk memasuki syurga yang kekal. Jadi, janganlah kita hanya melihat buku Kejadian, tetapi juga dalam buku Wahyu. Mari kita lihat buku Wahyu bab 22 ayat 17. Buku Wahyu bab 22 ayat 17 tertulis, Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Menurut Trinity, kita sudah belajar bahawa Bapa, Anak dan Roh Kudus ialah satu Tuhan yang sama, bukan? Roh melambangkan Tuhan Bapa yang mempunyai sifat kelelakian. Jika begitu, pengantin Bapa ialah siapa bagi kita? Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Tiada orang kecuali Tuhan dapat memberikan air kehidupan. Namun, apakah yang Tuhan katakan di sini? Barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Maksudnya, kita harus pergi ke gereja yang ada ketua-tua Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu panggil kita. Sekarang, ada banyak gereja seperti pasir di pantai. Namun, mereka hanya mengakui Tuhan Bapa sambil menafikan kewujudan Tuhan Ibu. Maksudnya, mereka tidak mempercayai Alkitab. Sekarang, apakah yang dikatakan Alkitab? Ada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu juga. Selain itu, ia ditegaskan bahawa Tuhan adalah jamak kira-kira 2,500 kali. Namun, manusia tidak diajar seperti itu sehingga sekarang. Jadi mereka tidak percaya. Jika begitu, kenapa mereka menggunakan istilah Bapa? Alih-alih mereka memanggil satu sama lain saudara dan saudari. Namun mereka meninggalkan ibu. Agar keluarga dibentuk, harus ada siapa? Harus ada bapa dan anak. Namun, tanpa ibu yang memberikan kehidupan kepada anak-anak, keluarga yang lengkap tidak dapat dibentuk. Begitu juga secara rohani. Jadi, apabila semua orang bertaubat dan kembali ke Sion, iaitu tempat bapa dan ibu yang memberikan air kehidupan tinggal, mereka akan menerima syurga kekal, keselamatan, pengampunan dosa dan berkat Tuhan. Kita harus percaya seteguhnya. Tidak kira apa jua situasi atau keadaan. Kita tidak boleh kehilangan syurga. Tetapi harus ikut bapa dan ibu untuk menjadi ahli keluarga syurgawi yang dapat memasuki syurga yang kekal. Seperti yang anda tahu, gereja Tuhan ialah gereja yang mengikut semua ajaran Alkitab dengan setia. Walaupun ada banyak gereja di dunia, mereka mengikut banyak ajaran yang berbeza daripada Alkitab. Mereka tidak mengikut jalan yang betul. Bermula dari hari Sabat, mereka sudah pun sesat. Mereka tidak menyambut Paskah yang sangat ingin disambut oleh Yesus. Tanpa Paskah, hubungan darah dengan Tuhan terputus. Hanya dengan Paskah, kita dapat mengekalkan hubungan kita dengan Tuhan melalui darah perjanjian. Sama seperti keluarga fisikal dihubung-kaitkan dengan darah, mari kita pastikan bahawa keluarga rohani juga dihubung-kaitkan dengan darah. Mari kita lihat buku Matius bab 26. Matius bab 26 ayat 17 tertulis, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Jawab Yesus, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah, aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Mari kita lihat bapa sambutan Paskah dalam ayat 26. Ayat 26. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dengan memberikan roti Paskah,
Tuhan meletakkan maksudnya bahawa itulah dagingnya. Ayat 27. Sesudah itu ia mengambil cawan yang berisi air anggur, mengucap syukur lalu berkata, minumlah, inilah darah siapa? Darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Semasa memberikan roti dan air anggur pada hari Paskah, dia memberitahu kita bahawa roti dan air anggur itu melambangkan daging dan darahnya. Bukankah jelas bahawa orang yang mewarisi daging dan darah ibu bapa ialah anak-anak mereka? Maksudnya, tempat yang tidak menyambut Paskah tiada janji untuk mewarisi daging dan darah Tuhan. Namun, di gereja yang mematuhi kebenaran Paskah, kita dapat mengambil bahagian dalam daging dan darah Kristus, serta dijamin untuk membentuk hubungan dengan Tuhan sebagai anak-anaknya. Tuhan memanggilnya perjanjian baru dan menubuhkan janji. Jika begitu, mari kita lihat tentang darah Kristus dalam buku 1 Korintus bab 10 ayat 16. Bab 10 ayat 16 tertulis, bukankah cawan pengucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah ini bermaksud penafian, tetapi kita memang mengambil bahagian dalam darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Jadi, roti Paskah dan air anggur Paskah merujuk pada upacara yang dapat kita mengambil bahagian dalam daging dan darah Kristus. Rasul Paulus menjelaskan hal ini kepada ahli-ahli di Korintus seperti ini. Ayat 17. Kerana roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh kerana kita semua mendapat bahagian dalam roti yang satu itu. Beginilah dia mengajarkan. Jadi, bagaimana pula tidak menyambut Paskah, malah berkata, saya ada hubungan rohani dengan Tuhan melalui darah? Itu bohong. Hanya orang yang menyambut Paskah dapat memanggil Tuhan, Bapa dan Ibu. Walaupun mereka yang tidak menyambut Paskah berdoa dengan memanggil Tuhan Bapa 10,000 kali, doa mereka semua akan sia-sia. Alkitab membuktikan hal ini. Jika begitu, adakah anda telah menyambut Paskah? Menyambut Paskah bermaksud bahawa kita telah menerima kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan. Kemanakah orang seperti itu pergi? Mereka pergi ke rumah syurgawi yang kekal. Jadi, mari kita fikirkan fakta bahawa Tuhan telah memberikan janji pengampunan dosa kepada anak-anaknya yang menyambut Paskah dan memanggil mereka anak-anak syurgawi, anak-anakku dan umatku. Tuhan Elohim memberikan rahmat pengampunan dosa kepada kita, iaitu pendosa syurgawi yang diusir ke bumi ini. Mereka mengakui kita sebagai anak-anak syurgawi dan membenarkan kita jalan mulia kembali ke tanah air syurgawi yang kekal. Kita harus memberikan kesyukuran, kemuliaan dan pujian kekal kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu serta memegahkan Tuhan sepuas-puasnya. Mengapakah anda tidak mempercayai Tuhan Ibu yang dibuktikan dalam Alkitab? Bukankah anak-anak syurgawi harus membangunkan orang yang berjalan di jalan yang salah dengan menyampaikan mesej dengan yakin dan berani? Kita harus membetulkan kesalahan, menyelesaikan kesalahfahaman dan mendedahkan kebenaran. Betul? Semoga kita semua menjadi pekerja perjanjian baru serta anak lelaki dan anak perempuan Tuhan yang dapat memberitakan cahaya kebenaran Tuhan dengan betul. Sekian, terima kasih.